Assalamualaikum geng, anda bersama saya Awi MBR atau dikenali sebagai Abang Koroy. Teng 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 teng. Lemak. Buatlah gerak bertemu Naruto ke? Saya tak nampak otak saya lagi. Minum Starbucks guna chopstick, burak dengan lalat ke, sapu bumbung rumah ke. Oh, ayam pen pakai kain lah, nampak lah ayam pen ni. Isap suria satu kotak. Aku tengok muka korang dah tua-tua ni macam tak ada otak. Assalamualaikum geng, selamat sejahtera. Kembali lagi di dalam channel Koroy TV bersama saya, host anda Awi MBR atau dikenali sebagai Abang Koroy. Okey geng, hari ni aku tak nak cakap sampai beneran, aku nak cuba cakap cari biasa. Semalam kita dikejutkan dengan satu video daripada Caprice. Dia baru upload satu video di mana dia menginterview, macam pelik je bahasa Melayu apa? Aduh, aku fail lah. Menemu Rama. Dia temu Rama siapa? Adakah dia temu Rama Bidin sebab Bidin jadi Perdana Menteri US? Atau dia temu Rama Sajat sebab Sajat dah hilang? Bukan itu. Dia temu Rama jangan terang berak. Dia menemu Rama mangsa pukul futsal yang tengah kecoh sekarang ni, iaitu Rahimi. Yes, Rahimi dia temu Rama yang kena pukul tu. Sebenarnya baguslah dia temu Rama Rahimi tu. Sebab apa? Kita dapat dengar sendiri daripada mulut Rahimi tu sendiri. Sebab sebelum ni Rahimi tak ada buat kenyataan apa-apa. Di mana yang buat kenyataan pun si Hafiz tu. Dan kenyataan dia pun agak longgar, agak mengarut, macam pusing-pusing. Dan selepas tu pula ketua dia Isa Ishak buat kenyataan juga. Tapi kenyataan Isa Ishak tu seperti video yang aku buat sebelum ni, sama juga macam pusing-pusing. Memang dia minta maaf, bagus dia minta maaf sebab dia salah. Tapi dalam kenyataan dia tu membuatkan ramai orang tertanya-tanya. Sebab apa? Sebab bukti dan saksi yang ada kat tempat kejadian bagi tahu apa yang berlaku tu lain. Tetapi apa yang Hafiz hari tu bagi tahu pun lain. Dan Isa bagi tahu pula lain. Jadi baguslah video Caprice ni sebab dia temu Rama tuan badan yang kena pukul tu sendiri. Jom kita tengok video temu Rama tu macam mana. Bro, let's start from the very beginning. How did the game start? I don't know them. I just come to play futsal. That's all. The things happen, there is argument. Yeah, it's normal. It's football. Okay. So there is contact sport. I cuba meleraikan. So I cakap dengan diorang, why you need to fight? If you want to fight, you go and find a ring. If you want to play, continue play. He keep talking. So I said, aku lagi yang tak puas hati. I asked my side to come and apologize to him. I said the same thing to him also. He said sorry. My side, pihak sana jauh. Other side came back. His side shout, who hit my brother. I think someone pointed a hand at me, which is his side. Dia ni pun ada, because I'm the one yang meleraikan pergaduhan tersebut. He jacked me. Second hit, muka. With the walkie-talkie? I think that one, the third hit with the walkie-talkie. Yeah. After so many shots, what were you thinking about? My mom, my wife, my daughter, my dad. I thought I'm dead. Ada pihak on Twitter yang kata sebelum bro kena pukul, there was a fight on the court dan Hafiz yang kena pukul and dia hanya call for backup sebab dia kena pukul dulu. Sebelum bro kena pukul, tak ada sentuh langsung. Tiada. Pihak sana tak ada siapa pukul pihak sana. Tiada. Like I said earlier, they have argument during futsal punya. I mean normal, it's contact sport. Verbal argument. Yeah, verbal argument. I don't know, it's kind of push kind of thing. things. Tapi tumbuk. Tak ada. Pihak korang memang tak pernah gang and tumbuk satu budak tu. Nope. So yang tweet tentang sebenarnya budak tu kena pukul dulu memang salah. It's not salah, it's bro dapat peluang untuk berdamai dengan pihak sana, bro sudi tak? I want justice, that's all. Okay geng, sebenarnya aku dah tak nak cakap banyak-banyak, borak banyak-banyak dah sekarang ni. Aku nak buat video pasal gaduh futsal ni, inilah video terakhir. Lepas ni aku dah tak nak buat dah. Sebab apa? Mengikut kajian aku dan kajian orang ramai sendiri pun, apa yang mangsa cakap tadi kat interview tu memang sama dengan apa yang saksi-saksi yang ada kat tempat kejadian cakap. Tak kisahlah kawan mangsa ke, bukan kawan ke, orang yang ada kat situ ke, semua cakap benda yang sama. Di mana Hafiz sebelum ni dia cakap benda yang lain. Bukan. Lagipun itu bukan dia cakap. Dia cuma tweet apa yang orang tweet. Kenapa dia tak jelaskan sendiri? Nampak tak? Tak. Untuk Isa ni pula, dia sendiri pun tak tahu apa yang terjadi. Kau tak tengok ke video maaf dia sebelum ni yang aku upload semalam? Yang benda tu sahih ke tak sahih, yang Hafiz dipukul ramai-ramai itu sampai sekarang saya belum tahu lagi. Benda pun dah berlaku. Aku tak nak borak panjang-panjang. Nanti ada lagi penjelasan yang putar belik, pusing-pusing apa semua. Jadi untuk video yang terakhir ulasan aku ni, aku just nak buat kesimpulan teruslah dengan isu yang berlaku setakat ini. Apa yang aku nak cakap? Dengar sini. Jangan isap dam, jangan isap dada, jangan buat jenayah. Aku cakap. Bagi aku geng, benda ni tengok terang berak lagi. Bagi aku geng, benda ni sebenarnya boleh settle. Seperti yang diorang cakap, diorang dah settle lah fight semua tu. Kenapa Hafiz datang balik bawa geng? Lepas tu geng pula datang dengan tak tahu apa-apa, tiba-tiba pukul. Sebenarnya benda ni boleh settle. Kalau bagi akulah, kalau Isa dengan geng-geng dia yang datang balik tu, brother Sungai Buloh tu datang tu, kalau diorang datang borak dulu ataupun diorang tanya dulu, lepas tu settle kat situ tanpa memukul orang, tanpa usuk periksa. Dan kalaupun benda tu dah terjadi, benda ni pun boleh settle. Kalau pihak sana tu, pihak
gangster yang memukul tu, gangster yang memukul salah orang tu, buat permohonan maaf, video permohonan maaf, direct terus. Tak payah nak pusing-pusing cakap bisnes hancur lah, bisnes alah apalah. Tak payah nak cakap. Engkau boleh fikir secara logik, memang benda tu akan berlaku kalau engkau buat hal, dan tak ada pun orang nak bisnes kau tercemar. Kau terima je lah akibatnya dengan apa yang kau dah buat, dan ambil benda ni sebagai teguran daripada Allah kepada diri kau, kepada diri kita semua dengan apa yang berlaku. Bukan nak minta maaf lepas tu pusing. Sekarang orang yang tak tahu apa-apa, fans yang mengkizir buta, lagi-lagi budak kecil lah aku nampak, kebanyakan budak sekolah, mengecam seperti mangsa yang kena pukul tu yang bersalah, hanya sebab nak backup idola dorang. Aku faham kau nak backup idola korang, memang dia buat baik, kau nampak dia buat video baik, memang betul lah, aku sokong apa yang dia buat tu, memang kita sokong. Tapi kau kena ingat, salah tetap salah. Tak kisahlah kau buat baik mana pun, kalau salah tetap kena hukum juga. Kata komen daripada Aiman Leo ni, seorang lagi, tengok dulu muka Mamat tu kena tibai macam mana, habis pecah. Nak kata Mamat tu buat hal, tak, niat dia nak leraikan fight. Dorang last Mamat tu kena tibai dengan geng Aisap ni, tapi ada keluar statement minta maaf, sedangkan dah dekat 24 jam kes ni berlaku. Memang manusia buat kesilapan, tapi kesilapan tu datang dari nafsu diri sendiri. Jangan setiap kali buat silap asyik cakap manusia ni tak lari dari kesilapan. Nak pukul boleh, one by one je lah, sampai kena tibai satu geng. Kau rasa Mamat tu okey ke tidak? Tak kena batang hidung sendiri, family sendiri, better senyap je Mamat tu. Kau rasa family dia ada cakap biarlah manusia tak lari dari kesilapan. Jangan putar belikkan idealism Islamik dengan cakap manusia tak lari dari kesilapan. Elok Mamat tu cacat dulu baru kau sedar kot, benda boleh fight one by one. Apa pasal nak bawa satu geng, gentleman lah sikit. Isa tu okey je. Yang masalahnya fans dorang ni tak habis-habis nak backup dengan cakap manusia tak lari dari kesilapan. Buka otak sikit. Dah tu yang rompak bunuh sana sini tu, kira dorang buat silap juga kan? Agak-agak berapa kali dorang buat silap, ada dibagi tahu kau. Moga nak backup Isa ni cakap dengan alasan seperti atas. Cuba letak diri sendiri tak dekat tempat Mamat tu, lepas tu fikir lagi sekali. Dan mesti ramai cakap Isa dah minta maaf. Memang dia minta maaf, memang bagus, itu memang bagus. Tapi masalahnya sekarang, salah tetap salah. Kalaulah maaf dan duit yang dia bagi tu boleh settlekan masalah, korang fikir balik, kenapa orang ada kat dalam penjara, geng? Ke orang yang miskin yang tak ada duit je yang patut masuk penjara? Orang hukum bunuh semua tu, kenapa dorang digantung sampai mati? Sebab kebanyakan yang hukum sampai mati ni, dorang memang dah confirm minta maaf pada Allah, setiap hari bertaubat, tapi masih tak dilepaskan. Kau fikir, negara ni ada undang-undang. Relax. Jadi kita kena ikut undang-undang. Kita tak boleh nak cakap maafkanlah dia apa. Memang boleh maafkan, tapi salah tetap salah. Kenapa kita nak cakap geng Isa ni settle lepas tu tak ada hukum apa-apa? Kenapa kita nak cakap macam tu? Kita ke yang buat undang-undang? Kita kena ikut undang-undang. Kalau dengan cara macam tu, buat salah lepas tu minta maaf, settle, keluarkanlah semua orang kat penjara tu. Sebab semua orang tu aku rasa dah minta maaf dah dekat keluarga dorang, dekat mangsa yang dorang bunuh ke, dorang pukul ke apa semua. Keluarkan banduan-banduan tu. Dorang dah minta maaf, dah settle lah, kes dah settle. Tak payah nak hukum dorang. Nampak tak? Dan aku nak sembang dengan pandangan aku lah untuk adik-adik semua kat luar sana. Ini pandangan aku tak tahulah pandangan orang lain macam mana. Walaupun aku selalu memberi pandangan yang tak logik dengan otak aku yang tak wajar ini, hari ini aku ingin memberi pandangan aku. Aku tahu ramai budak nak support idola korang. Isa tu sendiri kawan aku, tapi ramai marah aku kenapa aku tak support dia. Benda dia macam ni. Aku kalau bahas sama rata, adil. Aku tak kisah kau aku kenal ke, kawan ke, apa ke. Sebab apa, nanti dalam kubur yang kena tanya nanti aku. Dan korang ingat juga adik-adik, korang bayangkan benda ni, benda ni ni benda apa? Benda ni jadi dekat keluarga korang atau bapak korang, abang korang. Kena pukul ni, dah kena pijak apa semua. Lepas tu orang tu datang minta maaf, bayar. Lepas tu settle. Korang bayangkan, korang rasa korang boleh terima tak benda ni? Mesti korang tak boleh terima kan? Seperti yang mangsa Rahimi tu sendiri cakap, apa yang dia nak? Justice. Dan ramai orang tanya, kenapa dah dapat duit pun dia nak justice lagi? Aku pun fikir macam tu. Kenapa Rahimi ni? Mana satu dia nak? Dah dapat duit, dah settle. Kalau korang nak tahu kenapa, aku pun dah tanya bini dia sebelum ni. Dekat video sebelum ni, korang boleh tengok video sebelum ni. Aku rasa duit yang dia dapat tu, yang dibayar tu, hanya untuk settle dia punya rawatan yang dia bayar 2,000 tu. Dia minta 8K sebagai ganti. Duit minyak apa semua, itu sebagai ganti. Apa yang aku rasa lah, bukan untuk settle 100% kat benda ni. Di mana apa yang dia nak sebenarnya adalah untuk orang yang pukul dia tu minta maaf secara rendah diri. Itu bagi pandangan aku lah. Aku tak tahu korang pandangan macam mana. Sebab dari apa yang Isa cakap, Rahimi tu pun tak nak rosakkan nama Isa semua. Dia nak settle cepat. Tapi bagi aku secara logiknya, geng-geng Isa patut tahu, korang sepatutnya patut buat video minta maaf. Takkan tak boleh? Secara logiknya aku rasa korang boleh. Dan ini pandangan aku yang terakhir lah, geng. Ini aku nak cerita pasal
Hafiz ni. Hello bro Hafiz. Senang je lah bro. Kau bagi tahu je lah benda kebenaran. Ramai dah saksi bukti semua cakap yang kau ni koyak gaduh-gaduh biasa dalam futsal tu. Lepas tu kau panggil geng pukul orang pula pukul salah orang. Dan mengikut pandangan aku geng, si Hafiz ni, dia ni dah koyak dekat futsal tu. Lepas tu dia nak lepaskan geram dekat orang tu, dia tak boleh. Dan dia teringat satu benda, dia ni adalah clan daripada budak Aisap. Dan dia tahu budak Aisap akan tolong settlekan benda ni. Sedangkan dia cerita benda yang tak benar. Sebenarnya budak tu kena pukul dulu memang salah. It's not salah, it's Sebab tu dia yakin budak Aisap tu akan datang tolong dia. Daripada awal video, bukti yang aku dapat semua, itu pandangan aku. Aku nak ingatkan sekali lagi kat korang kat luar sana, video aku bukan nak membatu apikan keadaan ke jelaskan satu pihak ke. Sebab aku dah jelaskan dua-dua pihak. Korang pun boleh nampak pihak mana yang memang bagi alasan yang logik, pihak mana yang agak goyang-goyang, pusing-pusing. Korang sendiri boleh faham. Dan aku nak ingatkan korang juga, kita tak payahlah kecam-kecam dorang. Biarlah benda ni dorang settlekan dengan dorang sendiri. Dan kita harap kedua-dua pihak dapat settlekan benda ni dengan benar, dengan adil, dengan secara rendah diri, mengakui kesalahan masing-masing. Kita ni saudara Islam, kena bersatu padu, bukan bergaduh-gaduh macam ni. Dan aku harap fan-fan Isa atau budak-budak yang sokong Isa ni, gunakan semangat korang ni yang nak tentang habis-habisan untuk kita guna kalau Nabi atau Islam dihina. Jadi geng, sekian saja dari aku. Apa-apa kita jumpa lagi. Aku gerak dulu. Assalamualaikum. Aku rasa aku nak suggest lah dekat Malaysia lepas ni, untuk setiap sukan yang ada, jangan sediakan scan suhu kepala je. Sediakan juga scan suhu kekoyakan pada seorang manusia. Barulah kita dapat baca budak ni koyak. Kau tak boleh main futsal, kau main teng-teng.